Tidakkah anda terfikir bahawa laluan ini menjadi laluan kecemasan bagi rakyat mereka jika sesuatu berlaku pada negara mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang kepada anda semua ke channel Jejak Alam Misteri bersama dengan saya Ustaz Tabib Ali. Pada konten kali ini, saya nak mengajak anda untuk menghargai jasa baik Khairi Jamaluddin Abu Bakar di atas jasanya menyelamatkan rakyat Malaysia. Selamatkan kita daripada apa? Jom. Tahukah anda, pada 9 Januari 2021, Khairi Jamaluddin, sewaktu beliau menjawat jawatan sebagai Menteri Sains dan Teknologi ataupun MUSTI, menerusi Twitter, di dalam ciapan KJ menulis berkaitan dengan ideanya, iaitu apa yang disebut sebagai walk of life. Alangkah hebatnya jika kita rakyat Malaysia mempunyai laluan pejalan kaki sejauh 893 km menerusi banjaran Titiwangsa. Wow, satu lorong pejalan kaki yang sangat jauh. Menurut KJ, laluan itu bermula daripada Tampin, Negeri Sembilan sehinggalah di Jeli, Kelantan. Dikatakan berpotensi untuk memajukan sektor eko-pelancongan di negara kita. Idea KJ ini telah mendapat sambutan yang memberangsangkan daripada netizen di Twitter. KJ menurut kenyataannya mesti menggunakan data satelit untuk merancang laluan jalan kaki tersebut yang dikenali sebagai Titiwangsa Walk of Life. Menurut KJ, trek untuk aktiviti kembara lasak melalui banjaran Titiwangsa yang menjadi tulang belakang Semenanjung sejauh 893 km berpandukan jejak di tanda sempurna dan selamat serta kemudahan untuk bermalam di sepanjang trek laluan tersebut. Fantastik. Sebagaimana yang anda telah maklum, banjaran Titiwangsa yang bermula daripada Gunung Ledang, Johor, menganjur sampailah ke selatan Thailand merupakan tulang belakang Semenanjung Malaysia. Banjaran dataran tanah tinggi yang mana terdapat Bukit Bukau, Gunung Ganang, dan puncak tertinggi banjaran Titiwangsa adalah Gunung Korbu yang terletak di utara Perak yang mempunyai ketinggian 2183 meter, manakala di bahagian selatan Gunung Ledang dengan ketinggian 1276 meter. Idea bernas KJ ini bukanlah sesuatu yang mustahil, kerana bagi mereka yang sudah biasa dengan aktiviti mendaki gunung dan bukit di negara kita, sudah pasti mereka mengenali apa yang disebut sebagai Trans Titiwangsa V1. Trans itu bermaksud merentas, yang di mana aktiviti pendakian yang melibatkan 3 gunung utama yang tertinggi di banjaran Titiwangsa, iaitu Gunung Korbu, Gunung Yong Belar dan Gunung Gayung, yang merupakan 3 daripada 7 gunung tertinggi di Semenanjung Malaysia. Banjaran Titiwangsa merupakan banjaran yang diapit oleh banjaran lain di kiri dan di kanannya. Idea bernas KJ ini tidak pernah lahir daripada mana-mana pemimpin politik sebelum ini. Boleh dikatakan KJ adalah pemimpin politik yang membawa satu idea yang sangat baik. Kalau kita lihat di New Zealand, rakyat negaranya sudah lama memiliki The Aurora New Zealand Trail. Maafkan saya kalau saya salah sebut, anda boleh betulkan, iaitu laluan trek pejalan kaki sejauh 3000 km yang bermula daripada Rumah Api sehinggalah ke tepi pantai, dari Cape Rengah sehingga ke Bluff. Kalau kita lihat trek di sana merentasi gunung, ganang, lembah, sungai, pantai, kawasan pedalaman sehingga menghubungkan dari kota ke kota, yang menawarkan satu perjalanan yang sangat unik daripada hujung ke hujung New Zealand. Bahkan Amerika Syarikat sendiri sebagai sebuah negara maju di dunia memiliki Great American Trail, iaitu laluan jalan kaki dan juga basikal yang merentas daripada Washington di bahagian timur sehingga Washington di bahagian barat, yang merangkumi perjalanan sejauh 6000 km. Berbulan nak sampai, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita jalan kaki.
Kalau kita fikirkan tuan-tuan dan perempuan, New Zealand, Amerika, apakah tujuan mereka memilih laluan tersebut? Selain daripada apa yang kita dapat baca, iaitu sebagai tempat untuk kita beriadah, untuk menikmati alam, menikmati budaya, menikmati kawasan-kawasan desa, kampung dan sebagainya, dan juga aktiviti-aktiviti lasak yang lain. Tidakkah anda terfikir bahawa laluan ini menjadi laluan kecemasan bagi rakyat mereka jika sesuatu berlaku pada negara mereka? Saya bagi satu contoh yang mudah. Jika sesuatu berlaku di satu tempat, maka laluan yang biasa dilalui oleh kenderaan, oleh LRT, oleh kereta api, oleh kapal terbang sekalipun tidak dapat berjalan ataupun beroperasi. Katakan telah mengalami satu bencana atau kemusnahan dan mereka perlu keluar dan bergerak daripada kawasan tersebut, mereka boleh menggunakan laluan kecemasan yang telah disediakan lebih awal ke satu lokasi yang lebih baik. Jika anda peka, tidak lama kemudian pada bulan Februari, KJ telah dilantik oleh Tan Sri Muhyiddin sebagai Menteri Penyelaras bagi program imunisasi kebangsaan. Jadi KJ masa itu mempunyai dua portfolio lah. Pertama sebagai Menteri Musti dan kedua sebagai Menteri Penyelaras program imunisasi. Sehinggalah pada bulan 8 berlaku pertukaran pentadbiran kerajaan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin kepada Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri yang ke-9. Di bawah Kabinet Ismail Sabri, KJ telah dilantik sebagai Menteri Kesihatan. Jadi apa dah jadi dengan trek 893 km daripada Tampin Negeri Sembilan sehinggalah ke Jeli, Kelantan? Bahkan sejak Adham Baba menjadi Menteri Musti, tidak kedengaran lagi. Jika anda perhatikan walk of life, iaitu berjalan untuk kehidupan, merupakan satu signal yang mahu disampaikan oleh KJ kepada kita. Berjalan untuk kehidupan, berjalan untuk menyelamatkan diri, kalau kita fikirkan dalam konteks itu. Sebaliknya, Dr. Adham Baba telah membawa visi di dalam Musti, iaitu 17 inovasi dalam sains dan teknologi, termasuklah dalam inovasi dalam bidang robotik dan penghasilan vaksin. Manakala KJ, tuan-tuan, telah diserang bertaluk-taluk oleh netizen atau rakyat Malaysia dengan alasan dan sebab yang anda sudah sedia maklum. Adakah KJ salah 100% dalam hal ini? Beliau bukanlah seorang ahli politik yang core. Bidang pelajarannya adalah ekonomi, dan awal kejayaannya dulu dia adalah seorang wartawan di majalah The Economist dan Deadline Malaysia. Kerjaya politik KJ hanya bermula apabila Abdullah Badawi, yakni bapa mertuanya, telah melantiknya sebagai setiausaha kepada Perdana Menteri pada ketika itu. Dan satu saat KJ pernah diserang habis-habisan oleh Tun Mahathir Mohamad yang ketika itu sebagai mantan Perdana Menteri Malaysia. Kritikannya ke atas KJ sebagai menantu kepada Pak Lah yang ketika itu sebagai Perdana Menteri Malaysia. Kata KJ, saya menjadi kambing hitam dalam hal ini. Dan adakah kali ini KJ menjadi kambing hitam yang seterusnya? Berapa kali banyak apa dah jadi dengan Edia Bernas Khairi? Laluan trek pejalan kaki ni, laporan daripada pengkaji atau saintis daripada luar negara bahawasanya terdapat risiko kesan daripada pemanasan global sehingga mencairkan ais di kutub, lalu meningkatkan jumlah paras air laut di seluruh dunia, akan menyebabkan beberapa tempat di negara kita akan ditenggelami oleh air, dan juga risiko gempa bumi dan tsunami, atau yang lebih ekstrim lagi, asteroid, ribut taufan dan sebagainya, sebagaimana yang telah berlaku. Contoh di Selangor baru-baru ini adalah satu contoh yang kecil saja, tuan-tuan, bagaimana apabila rakyat tidak mempunyai laluan untuk menyelamatkan diri, maka kita akan terperangkap secara besar-besaran. Banjaran Titiwangsa merupakan banjaran yang sangat istimewa. Mengikut legenda, dikatakan banjaran Titiwangsa ini mempunyai terowong-terowong rahsia di dalamnya. Dikatakan pada zaman dulu kala
yakni ratusan tahun ke belakang, ketika Malaysia ni masih bernama Tanah Melayu, peperangan yang berlaku di beberapa tempat di sebenarnya Malaysia ini, umpamanya perang yang berlaku di Selangor, raja yang berada di Selangor meminta bantuan daripada armada di Kedah, lalu bantuan tersebut dapat sampai dalam tempoh 2 jam saja menerusi jalan darat. Kalau anda fikirkan secara logik, bagaimana kita nak menempuh perjalanan darat dengan berjalan kaki, atau paling pantas menunggang kuda ataupun gajah, boleh sampai 2 jam daripada Kedah ke Selangor, tuan-tuan. Kalau tidak ada laluan misteri yang boleh memendekkan perjalanan, itu hanyalah satu legenda saja. Tapi sekarang ini idea KJ terbenam begitu saja, tidak diteruskan. Adakah Musti tidak mahu memikirkan tentang idea KJ ini? Dan kalau kita mengimbau balik ke belakang, ketika KJ masih menjadi Menteri Musti, adakah KJ terfikir sesuatu yang menyebabkan dia mengilhamkan cadangan untuk membina trek pejalan kaki tersebut? Ketinggian minima Banjaran Titiwangsa adalah 900 meter daripada aras laut, dan ketinggian maksimumnya adalah 2100 lebih daripada aras laut. Kalau kita fikirkan secara logik, misalnya kalau berlaku tsunami, makanya laluan yang merantasi Banjaran Titiwangsa ini adalah pilihan yang terbaik rakyat Malaysia untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih selamat. Kita tahu bahawa negara kita pusat bandarnya banyak berdekatan dengan kawasan pantai, manakala bahagian tengahnya pula adalah kawasan pedalaman dan hutan belukar. Bayangkan jika ada trek pejalan kaki yang baik dengan jejak petanda yang sempurna dan selamat, pastilah sesuatu dapat dilakukan oleh rakyat Malaysia jika berlaku sesuatu bencana ataupun keadaan yang berbahaya bagi nyawa mereka yang berlaku secara besar-besaran. Ibarat sebuah bangunan, pasti anda akan melihat pada dindingnya tertampal laluan kecemasan jika berlaku kebakaran umpamanya di bangunan tersebut. Justru kita ucapkan terima kasih berbanyak-banyak kepada Khairi Jamaluddin Abu Bakar. Anda telah mengilhamkan laluan trek pejalan kaki yang sejauh 893 km untuk rakyat Malaysia fikirkan bagaimanakah mereka hendak menempuhnya jika apabila berlaku sesuatu yang berbahaya dan mencemaskan dalam skala yang besar. Makanya kita sudah tahu bagaimana kita perlu bertindak. Takkan nak tunggu kalau anda kata bangunan tu nak terbakar, kita nak tunggu kita dijilat oleh api. Pastilah kita akan mencari laluan yang selamat untuk kita menyelamatkan diri kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam surah Toha ayat 53 sehingga 54. Maksudnya, dialah Tuhan yang menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan, dan dia mengadakan bagi kamu padanya jalan-jalan lalu lalang, dan dia juga menurunkan hujan dari langit. Maka kami keluarkan dengannya berjenis-jenis tanaman dan buah-buahan yang berlainan keadaannya. Makanlah kamu daripada buah-buahan itu, dan berilah makan binatang-binatang ternak kamu. Sesungguhnya semua itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kemurahan Allah bagi orang yang berakal fikiran. Di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-95, Allah berfirman, maksudnya sesungguhnya Allah jualah yang membelah atau menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup daripada yang mati, dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Yang sedemikian itu menandakan kekuasaan Allah. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan daripada menyembah Allah, lalu kamu menjadikan benda-benda selain daripada Allah itu sebagai sekutunya? Terima kasih kepada anda yang menonton video kali ini. Jika anda belum subscribe sekarang. Like dan share seluas alam supaya kita semua mendapat manfaat dan kebaikan daripadanya. Kita jumpa lagi. Salam hormat dan kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.